Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mas Patricia binti Mas Jizo daripada kelas DPSU 6E. Perkara yang penting yang perlu dilakukan apabila sebaik sahaja sampai ke Mekah adalah melihat adakah cukup jemaah yang dibawa dan juga barang-barang keperluan sebelum meneruskan perjalanan ke bilik masing-masing, iaitu hotel penginapan. Pihak kami juga perlu memastikan hotel yang mereka duduk adalah yang betul dan tidak ada sebarang masalah untuk mereka yang kurang upaya ataupun mereka yang sihat tubuh badan. Selepas memastikan jemaah mendapat bilik masing-masing, maka bahagian kami akan meneruskan dengan aktiviti seterusnya dalam memberi makanan kepada mereka dan juga jadual-jadual yang akan berlangsung untuk meneruskan ibadat haji. Untuk pengangkutan jemaah haji, kami telah mengambil beberapa pengangkutan yang sesuai untuk meneruskan perjalanan daripada satu destinasi ke satu destinasi agar semua berjalan dengan lancar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi pengurusan penginapan jemaah haji, petugas haji akan membuat cek rooming list, iaitu dengan cara memeriksa borang jemaah untuk memastikan pakej dan jenis bilik yang dibayar sama seperti jenis bilik yang diperuntukkan di dalam rooming list. Di samping itu, kami juga akan menyemak tarikh keluar masuk hotel di Madinah dan di Mekah. Dan kami juga akan memastikan bilik jemaah di rooming list tidak berpecah daripada keluarga masing-masing. Dalam sesebuah bilik hotel boleh memuatkan 4 hingga 8 orang sebilik. Penginapan jemaah lelaki dan perempuan juga akan diasingkan. Kedudukan penginapan pula dekat dengan masjid dan ruang bilik yang lebih selesa yang mempunyai penghawa dingin. Di Mekah mempunyai 4 zon, iaitu zon A, B, C dan zon D. Jarak antara hotel penginapan dengan Masjidil Haram Makkah pula hanyalah 1000 meter. Di Madinah mempunyai 3 zon, iaitu zon A, zon B, zon C dan jaraknya 500 meter dari Masjid Nabawi, Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Ahmad Saifuddin bin Muhammad Zabri daripada kelas DPSU 6E. Okay, nombor metrik DSU 202024700. Okey. Hari ini saya akan menerangkan tentang pengurusan sajian jemaah. Okey. Bagi jemaah haji pada tahun ini, kami akan menyediakan makanan dengan menggunakan kaedah makanan tersebut menggunakan kaedah MRE. Apa itu MRE? MRE itu ialah makanan yang telah siap dibungkus ataupun dah dimasak dan dibungkus dalam pembungkusan vacuum, untuk memastikan jangka hayat makanan itu lagi lama, bertahan lagi lama. Jemaah hanya perlu memanaskan makanan tersebut dengan air panas saja untuk sebelum makan makanan tersebut. Kami akan menyediakan makanan ni sebanyak 2 kali sehari sepanjang tempoh jemaah di Tanah Suci. Kenapa kami buat 2 kali sehari saja, iaitu pada tengah hari dan malam? Kerana pada waktu pagi jemaah biasanya akan berada di Masjidil Haram sampai waktu duha. Sedangkan makanan pada waktu pagi disediakan pada pukul 7 sampai 7.30 saja. Bila jemaah pulang daripada masjid sampai ke hotel selepas waktu duha,
makanan sudah tidak disediakan. Jadi untuk mengelakkan pembaziran yang berlaku, kami hanya menyediakan makanan pada waktu tengah hari dan waktu malam saja. Okey. Kami juga menyediakan pelbagai jenis makanan seperti nasi biryani, nasi Arab dan sebagainya, dan kebanyakan makanannya berasalkan makanan Arab. Ini bagi memberi pengalaman kepada jemaah untuk merasa macam mana makanan di Tanah Suci ni. Dan cara yang kami gunakan ni, dia memudahkan lagi lah jemaah kita untuk mendapatkan makanan. Sekian, terima kasih. Tujuh syarikat caterer dilantik oleh PH untuk menyediakan makanan tengah hari dan malam kepada lebih 30,000 jemaah haji Malaysia. 14 tukang masak berpengalaman luas juga dibawa dari Malaysia untuk memastikan ia menepati selera jemaah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang ni saya akan menerangkan tentang pengurusan petugas haji bagi setiap maktab. Okey. Seperti yang kita tahu, tamu haji menyediakan perkhidmatan yang lengkap di setiap maktab bagi memastikan kebajikan setiap jemaah haji. Okey. Jemaah Malaysia diberikan keistimewaan kerana maktab mereka terletak berdekatan dengan Masjidil Haram, iaitu antara 500 meter hingga ke 1 kilometer saja dan tidak lebih pada itu. Ini kemudahan yang telah disediakan oleh pihak tamu haji. Okey, selain itu, kemudahan lain yang disediakan ialah bangunan yang berpendingin hawa, mempunyai pendingin hawa, mempunyai lift dan tempat yang selesa untuk jemaah haji. Okey. Selain itu, maktab-maktab yang disediakan untuk jemaah itu dianggarkan boleh menempatkan di antara 1,000 hingga ke 2,500 orang bagi setiap bangunan. Ini bagi memastikan keselesaan jemaah tentang persekitaran mereka agar tidak terlalu beresak-esak dan sebagainya. Dan petugas-petugas yang dibahagikan di setiap maktab-maktab itu akan memberikan perkhidmatan kepada jemaah tersebut. Sekiranya jemaah mempunyai masalah kesihatan dan sebagainya, mereka boleh memaklumkan terus kepada petugas-petugas yang telah ditempatkan di setiap maktab-maktab tersebut untuk mendapatkan orang kata apa, kemudahan ataupun mendapatkan perkhidmatan dengan cepat. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi pengurusan bimbingan ibadat haji, ianya mempunyai 4 perkara. Yang pertama, pembimbing ibadah haji iaitu Pehtas akan berada di setiap maktab di Tanah Suci. Kedua, pakar rujuk ibadah yang berada di Ibu Pejabat Tabung Haji di Makkah. Ketiga, ceramah di pusat perkhidmatan maktab dan pusat perkhidmatan zon, yang di mana jadual ceramah akan ditampal di setiap papan kenyataan maktab dan zon di Makkah. Keempat, semua jemaah wajib menghadiri semua program bimbingan pusat perkhidmatan maktab dan pusat perkhidmatan zon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ninur Alisa Najwa binti Niazhar daripada kelas 6F. Pertama sekali saya akan menerangkan tentang pengurusan perkhidmatan perubatan yang utama. Okey, kat sini kita ada rawatan kecemasan, rawatan pesakit luar, rawatan pesakit dalam, perkhidmatan pergigian kalau ada yang sakit gigi, klinik maktab dan zon, perkhidmatan ambulan, kesihatan awam dan perkhidmatan pembatuan sokongan.
Okey, ini yang membantu yang utama tadilah. Okey, apa yang ada di perkhidmatan sokongan? Kita ada farmasi, kita ada radiologi, makmal, fisioterapi, Central Supplier Unit SSU, perubatan terminal dan pasukan perubatan jumlah. Seterusnya, pengurusan kewangan di Tanah Suci pula ialah macam mana nak dapatkan perkhidmatan kewangan. Okey, iaitu nak mengeluarkan wang dan menukarkan wang daripada ringgit Malaysia kepada duit Arab Saudi. Jadi dekat sini, tabung haji telah menyediakan perkhidmatan pengeluaran wang di kaunter ataupun tabung haji sendiri menyediakan mesin ATM di Tanah Suci. Tabung haji akan mengeluarkan kad debit tabung haji dan kita boleh keluarkan duit di kaunter ataupun di ATM. Perkhidmatan yang kedua, macam mana nak bayar dam atau korban? Okey, senang sahaja. Korang kena datang ke kaunter pengeluaran, ibu pejabat dan maktab. Lepas tu korang tunai atau debit account di kaunter kewangan. Biasanya kita akan buat penukaran dari duit Malaysia. Contohnya RM563 bersamaan dengan RM490. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di Tanah Suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhau binti Halmi daripada kelas D PH6E, nombor metrik DHU 2002486. Para jemaah, sebelum berangkat ke tanah air, saya ingin memberi sedikit taklimat berkenaan dengan barang-barang jemaah yang akan dibawa pulang. Bagi jemaah yang ada membuat pembelian di sini, hendaklah dipos termasuk air zam-zam. Jadi bagi jemaah yang ingin membuat pengeposan, sila berkumpul dahulu di lobi bersama barang yang ingin dipos untuk membuat penimbangan dan pembayaran. Jadi bagi Semenanjung Malaysia, bagi beg untuk 1 kg bersama dengan Saudi Rial 16 iaitu RM18.07. Untuk air zam-zam 5 liter sebanyak Saudi Rial 90 iaitu RM101.70. Bagi jemaah yang menetap di Sabah dan Sarawak pula, untuk beg 1 kg bersama dengan Saudi Rial 20 iaitu RM22.60. Bagi air zam-zam untuk 5 liter pula, Saudi Rial 120 iaitu RM135.80. Setelah habis kuarantin, para jemaah akan dilihat sama ada masih mempunyai gejala jangkitan daripada luar negara ataupun tidak. Selepas proses kesihatan dilakukan, maka akan kita lakukan tes RTK untuk mengetahui dengan lebih lanjut sekiranya ada apa-apa kemungkinan yang berlaku. Jadi selepas itu mereka akan dibenarkan pulang ke rumah untuk bertemu dengan ahli-ahli keluarga selepas menunaikan haji.